Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bab yang ke-8, Sejarah Tingkatan 3 KSSM. Dan fokus kita pada hari ini adalah kepada subtopik yang ketiga, iaitu Usaha Pembesar Melayu dalam Pemodenan Negeri Johor. Okey. Pelbagai usaha dilakukan oleh pembesar negeri Melayu dan pemerintah negeri dalam menggiatkan lagi pembangunan dan pemodenan negeri masing-masing. Dan antara usaha pembesar Melayu dalam pembangunan negeri adalah seperti yang dipaparkan dalam carta berikut. Iaitu yang pertama berkaitan dengan pembangunan sosioekonomi. Yang kedua berkaitan dengan pembangunan pertanian. Yang ketiga berkaitan dengan pembangunan bandar. Yang keempat melibatkan pentadbiran dan pendidikan. Yang kelima, ahli majlis mesyuarat persekutuan. Dan yang keenam, berkaitan dengan kepimpinan penempatan di negeri Sarawak dan negeri Sabah. Okay, kita lihat yang pertama berkaitan dengan pembangunan sosioekonomi. Di mana Long Jaafar dan Tengku Menteri Ngah Ibrahim berjaya memartabatkan bangsa melalui penguasaan ekonomi dalam pelombongan biji timah. Kita lihat tokoh yang pertama iaitu Long Jaafar. Beliau merupakan tokoh korporat Melayu yang membawa kemajuan di larut dan pengeluar utama biji timah di pasaran dunia. Beliau juga membina pusat pengajian agama dan sekolah Melayu matang di kawasan Larut pada tahun 1826. Manakala tokoh yang kedua yang berkaitan dengan pembangunan sosioekonomi ialah Tengku Menteri Ngah Ibrahim. Beliau merupakan tokoh korporat Melayu yang mengusahakan biji timah, ladang tebu dan kopi. Beliau merupakan jutawan yang berwatak nasionalis, berwawasan dalam membangunkan ekonomi bangsa. Mempelajari sistem pentadbiran moden dari Sultan Abu Bakar Johor bagi memajukan daerah Larut. Usaha beliau berakhir apabila beliau telah dibuang ke Pulau Seychelles selepas peristiwa pembunuhan Residen Perak iaitu J.W. Bush. Seterusnya berkaitan dengan pembangunan pertanian. Tokoh yang terlibat dalam pembangunan pertanian ialah Wan Muhammad Saman atau dikenali juga sebagai Wan Mat Saman. Beliau merupakan Menteri Besar atau ketika itu dipanggil sebagai Perdana Menteri Kedah dan tokoh dalam pembangunan negeri Kedah. Beliau telah membina terusan dan menamakan terusan tersebut sebagai Terusan Wan Muhammad Saman bermula dari Alostar sehingga ke kaki Gunung Jerai di Gurun Kedah. Dengan ukuran panjang sepanjang 36 km, lebar selebar 7.5 meter dan dalam sedalam 1.5 meter telah dibina. Menggunakan kaedah sistem kerah dan peralatan tradisional, kejayaan pembinaan terusan ini memberi kesan kepada pembangunan terutamanya bidang pertanian Kedah yang melibatkan penanaman padi. Banyak tanah telah dibuka untuk penanaman padi dan banyak lagi terusan-terusan kecil telah dibina bagi mengairi kawasan tanah-tanah sawah di negeri Kedah. Seterusnya ialah berkaitan dengan pembangunan bandar. Tokoh yang terlibat dalam pembangunan bandar adalah Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Apa sumbangan beliau? Sumbangan beliau ialah melukis peta lengkap pertama bagi negeri Johor bagi memudahkan kerajaan menggerakkan pembangunan pertanian, perbandaran dan sistem perhubungan. Beliau juga telah mengasaskan pembukaan Bandar Muar, Endau dan Batu Pahat. Beliau merupakan tokoh yang terpenting dalam sejarah negeri Johor, terutamanya semasa pemerintahan Sultan Abu Bakar, iaitu bapa pemodenan negeri Johor. Seterusnya berkaitan dengan pentadbiran dan pendidikan, tokoh yang terlibat adalah Datuk Jaafar bin Muhammad. Beliau merupakan Menteri Besar Johor yang pertama
iaitu pada era tahun 1882 sehingga tahun 1919 dan bergelar Datuk Bentara. Beliau seorang yang patriotik, mengarahkan bendera Union Jack dikibarkan lebih rendah berbanding daripada bendera negeri Johor, memartabatkan bahasa Melayu dengan menetapkan penggunaan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi kerajaan. Beliau juga telah mewajibkan pegawai British untuk memakai pakaian rasmi kerajaan Johor. Tokoh yang seterusnya ialah Datuk Abdul Rahman bin Andak. Beliau merupakan setiausaha Sulid Sultan Johor dan setiausaha kerajaan Johor yang pertama yang bergelar Datuk Seri Amadiraja. Beliau bertanggungjawab mengawal hubungan Johor dengan British dan beliau bijak dalam berdiplomasi dan berpandangan jauh dalam usaha mengekalkan kedaulatan negeri Johor. Beliau merupakan perintis kepada penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa pada tahun 1888, iaitu Badan Persuratan, dan beliau bijak dalam mematahkan usaha British untuk meluaskan kuasa ke negeri Johor dan akhirnya beliau dibersarakan daripada pentadbiran kerana didesakan oleh British. Itu berkaitan dengan Datuk Abdul Rahman bin Andak. Juga tokoh dalam negeri Johor. Seterusnya kita lihat tokoh yang terlibat dalam pentadbiran dan pendidikan yang seterusnya ialah Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Apa sumbangan beliau? Beliau merupakan Ketua Jabatan Pelajaran Negeri Johor yang pertama, iaitu pada tahun 1883, dan beliau digelar sebagai Bapa Pendidikan Melayu Johor, menggalakkan perkembangan pendidikan moden melalui penubuhan Jabatan Pelajaran pada tahun 1883 dan sekolah-sekolah, membentuk Jawatan Kuasa Pelajaran Negeri dan mewajibkan pendidikan untuk kanak-kanak di negeri Johor. Itu merupakan sumbangan Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Ingat Ibrahim Munshi, ingat pendidikan. Itu kata kunci dia. Seterusnya ialah Syekhul Islam Terengganu, Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin Al-Aidus dilantik sebagai Syekhul Islam semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin III. Beliau terkenal dengan gelaran Tokku Paloh. Tokoh penting ini memberi nasihat dan semangat perjuangan kepada Sultan ketika berhadapan dengan peluasan kuasa British. Beliau juga terlibat dalam penggubalan undang-undang bagi negeri kerajaan Terengganu. Seterusnya berkaitan dengan Ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Ahlinya adalah golongan-golongan bangsawan, menuntut pembentukan Regimen Askar Melayu untuk menjaga keselamatan bangsa, dan Ahli Majlis Mesyuarat ini juga berperanan dalam mendesak British membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak watan dalam perkhidmatan awam. Seterusnya ialah kepimpinan tempatan di Sarawak dan Sabah. Tokoh yang terlibat dalam kepimpinan tempatan di negeri Sarawak ialah Datuk Hakim Imam Haji Abang Haji Mursyidi. Beliau memainkan peranan penting dalam hal ehwal berkaitan umat Islam di negeri Sarawak. Beliau memulakan pengajian Islam formal melalui penubuhan Madrasah Al-Mursyidiyah di Kuching, dan beliau menubuhkan sekolah khas untuk wanita iaitu sekolah Kajang bagi mempelajari ilmu agama. Beliau telah menjadi hakim dan ahli majlis mesyuarat, ahli majlis tertinggi dan ahli negeri Majlis Negeri Sarawak pada tahun 1925 dan Datu Imam pada tahun 1932. Beliau juga telah mengasaskan Majlis Syuyukh Islam yang dikenali Majlis Agama Islam Sarawak. Tokoh seterusnya ialah orang kaya-kaya Haji Muhammad Arsyad. Beliau merupakan ketua anak negeri yang membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran di peringkat daerah. Tugas beliau adalah untuk menjaga keamanan, mengutip cukai, mengurus hal berkaitan pembahagian tanah dan memajukan pertanian masyarakat tempatan.
Beliau menjadi hakim di Mahkamah Anak Negeri bagi mengendalikan kes-kes yang berkaitan dengan hukum adat dan syariah. Itu berkaitan dengan kepimpinan tempatan di Sarawak dan Sabah. Jadi kita dah bincang ke semua usaha-usaha pembesar Melayu dalam memodernkan negeri masing-masing di tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Jadi tamat untuk 8.3 dan juga harap awak boleh faham apa yang kita bincang sebentar tadi. Dan untuk mengukuhkan lagi pemahaman kita, sila jawab soalan berikut. Soalan yang pertama, rajah berikut menunjukkan sumbangan seorang tokoh di negeri Johor, iaitu Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Yang pertama, tugas beliau adalah menjaga keamanan, merancang pembangunan dan X. Apakah X? Dia ada satu tugas, satu sumbangan ataupun satu jasa yang terpenting untuk negeri Johor, iaitu melukis peta negeri Johor. Beliau merupakan pengasas ataupun pelukis peta pertama negeri Johor. Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Ingat nama tu. Soalan yang kedua, apakah sumbangan Wan Mat Saman sebagai Perdana Menteri Kedah yang pertama? Wan Mat Saman atau juga nama penuhnya Wan Muhammad Saman. A. Memodernkan sistem pengangkutan. B. Memperkenalkan pentadbiran baru. C. Menentang penjajahan. Dan D. Memajukan pertanian. Wan Mat Saman, tugas dia apa? Atau sumbangan dia apa? Dia telah membina satu terusan yang dipanggil sebagai Terusan Wan Mat Saman di negeri Kedah. Dan tujuannya adalah untuk pembangunan pertanian melibatkan penanaman padi. Jadi jawapan yang sesuai kat situ adalah D. Memajukan pertanian. Soalan yang ketiga, senarai berikut merupakan pemimpin yang berwibawa di negeri Johor. Datuk Jaafar bin Haji Muhammad dan Datuk Abdul Rahman bin Andak. Apakah persamaan pemimpin tersebut? Dua tokoh ini terlibat dalam pentadbiran negeri Johor dan kedua-duanya sangat patriotik dan sangat menjaga pentadbiran negeri Johor daripada jatuh ke tangan British. Dan apakah persamaan? Kedua-duanya adalah untuk mengekalkan kedaulatan negeri Johor. Soalan seterusnya, orang kaya-kaya ataupun OKK Haji Muhammad Arsyad dilantik sebagai Ketua Anak Negeri dalam pentadbiran SBUB di negeri Sabah. Apakah tugas Ketua Anak Negeri? Cikgu dah bincang tadi, yang mana antara tugas Ketua Anak Negeri adalah menjaga ataupun menjamin keamanan rakyat di negeri Sabah. Yang mana tugas beliau adalah untuk membantu pegawai daerah di peringkat daerah. Seterusnya, soalan yang kelima, Datuk Muhammad Ibrahim Munshi, seorang tokoh yang telah berjasa kepada negeri Johor. Apakah sumbangan beliau? Ingat Ibrahim Munshi, ingat pendidikan. Itu kata kunci dia. So, carilah jawapan yang ada berkaitan dengan pendidikan. Jadi, jawapan yang paling sesuai kat situ adalah D. Mewajibkan pendidikan untuk semua rakyat, terutamanya kanak-kanak. Seterusnya kita lihat pula kepada soalan struktur. Soalan ni cikgu nak nanti bila dah kita bincang jawapan dia, awak semua salin dalam tespek ataupun buku latihan. Soalan yang pertama, berikan dua kemajuan yang dilakukan oleh Long Jaafar di daerah Larut. Berikan dua kemajuan yang telah dilakukan oleh Long Jaafar di daerah Larut. Ada dua tokoh yang kita bincang tadi. Satu Long Jaafar, satu Ngah Ibrahim. Soalan kat sini bertanyakan tentang Long Jaafar. So, apa jawapan yang sesuai? Antara jawapan yang diberikan adalah yang pertama, beliau adalah tokoh yang berkaitan dengan pengusahaan biji timah. Jadi, jawapannya pengeluar utama biji timah. Dan pernah menjadi pengeluar utama biji timah untuk pasaran dunia.
Yang kedua, antara sumbangan dia adalah membina pusat pengajian agama dan sekolah Melayu di kawasan Matang. Itu adalah antara kemajuan yang telah dilakukan oleh Long Jaafar di negeri Perak, terutamanya di daerah Larut. Soalan yang kedua, apakah kepentingan terusan Wan Muhammad Samad? Apakah kepentingan terusan Wan Muhammad Samad? Antara jawapan yang diberikan kat sini adalah kepentingan terusan Wan Muhammad Samad ialah memajukan bidang pertanian. Satu adalah berkaitan dengan pertanian. Kata kuncinya adalah pertanian. Yang kedua, pentingnya terusan Wan Muhammad Samad ni adalah banyak tanah telah dibuka untuk penanaman padi. Kata kunci yang kedua adalah penanaman padi. Pertanian berkaitan dengan apa? Penanaman padi. Selain itu juga, terusan-terusan kecil telah dibina untuk mengairi kawasan tanah-tanah sawah di negeri Kedah. Itu antara jawapan yang berkaitan dengan kepentingan terusan Wan Muhammad Samad. Seterusnya, soalan yang ketiga, nyatakan peranan yang dimainkan oleh Datuk Hakim Imam Haji Mursyidi semasa pemerintahan dinasti Brok di Sarawak. Dan antara jawapan yang diberikan kat sini, boleh lihat dan kita boleh rujuk dan belajar cara untuk menulis jawapan, esei ataupun struktur. Main peranan penting dalam hal ehwal berkaitan umat Islam di Sarawak. Iaitu yang pertama, memulakan pengajian Islam formal melalui penubuhan Madrasah Al-Mursyidiyah di Kuching. Yang ketiga, menubuhkan sekolah khas untuk wanita, iaitu sekolah Kajang bagi mempelajari ilmu agama. Menjadi hakim dan ahli majlis tertinggi dan majlis anak negeri dan Datu Imam. Dan beliau telah mengasaskan Majlis Cusyuk Islam yang dikenali sebagai Majlis Agama Islam Sarawak. Itu merupakan peranan yang dimainkan oleh Datuk Hakim Imam Haji Mursyidi semasa pentadbiran dinasti Brok di negeri Sarawak. So itu saja perbincangan kita berkaitan dengan subtajuk yang ketiga dalam bab yang ke-8 sejarah tingkatan 3. Jika ulang lagi sekali, perbincangan kita ini berfokus kepada usaha yang telah dimainkan oleh pembesar-pembesar Melayu dalam memodernkan negeri masing-masing, terutamanya untuk menyekat kemarahan British di negeri masing-masing dan seterusnya bagi menjaga keamanan dan kebajikan rakyat di daerah ataupun di kawasan masing-masing. So, saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita sambung pada masa yang akan datang untuk subtopik yang terakhir dalam bab yang ke-8 iaitu 8.4. So, itu saja. Sekian. Terima kasih. Bye-bye.